Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke channel Imazul dan Finance di mana saya akan berkongsi dengan anda hal-hal ekonomi dan kewangan termasuk cerita-cerita sejarah hebat berkaitan subjek ini. Nama saya Imazul dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten terbaru channel ini. Kali ini saya akan berkongsi mengenai krisis ekonomi yang pertama di dunia moden. Krisis ini dinamakan tulip mania. Ya, bunga tulip tu. Krisis ini berlaku di Belanda pada tahun 1630-an. Ia bermula dengan kegilaan orang Belanda terhadap bunga tulip. Anda rasa tulip berasal dari Belanda? Salah. Tulip berasal dari kerajaan Turki Uthmaniyah. Apa yang terjadi adalah pada waktu itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah menghadiahkan putik tulip dan biji benihnya ke Vienna, Austria. Dari Vienna, bunga tulip terus tersebar ke beberapa negara Eropah, termasuklah Belanda. Pada waktu itu di negara mereka memang tiada bunga tulip. Mereka mendapati bunga tulip sangat unik, warnanya terang dan oleh kerana ia datang dari kerajaan Uthmaniyah yang sangat kaya dan gemilang, ia telah menjadi simbol kecantikan dan kemewahan juga di Belanda. Antara jenis tulip yang menarik perhatian adalah yang mempunyai corak garis putih merah. Apabila tulip sampai di Belanda, pakar botanik dan entusiasis pula telah mula menghasilkan pelbagai lagi spesies bunga tulip yang lebih cantik dan mempunyai paduan garis warna yang lebih menyerlah. Permintaan terhadap bunga ini semakin meningkat dan pakar-pakar ini mula menjual putik bunga dan benihnya dengan harga yang mahal. Pada waktu itu, satu putik bunga yang terbaik dianggarkan berharga 5,500 florins. Hari ini, ia bersamaan dengan 850,000 US dollar. Yang biasa-biasa punya berharga di antara 800 hingga 1,000 florins. Bunga tulip telah pun menjadi komoditi di pasaran tempatan dan kemudian mereka mengekspornya. Dalam tahun 1636, tulip telah menjadi komoditi keempat terbesar di Belanda. Bayangkan. Pasaran tulip telah menjadi semakin dinamik dan urus niaga bukan lagi berbentuk tunai. Pasaran tulip telah menggunakan instrumen derivatif seperti futures contract dan options. Lama-kelamaan, pembeli tulip membeli secara margin iaitu mereka mula berhutang. Mereka optimistik yang harga tulip akan naik lagi. Sehingga ada yang menjual tanah dan rumah mereka hanya untuk membeli beberapa putik tulip. Spekulasi mula bertiup kencang mengenai harga tulip yang akan menjadi lebih tinggi. Pasaran tulip mula menggelembung atau dipanggil bubble. Semakin lama harga semakin tinggi dan pembeli tiada duit untuk membeli putik tulip yang sangat mahal. Pada akhir tahun 1637, bubble meletup kerana sedikit demi sedikit penduduk Belanda telah hilang keyakinan disebabkan mereka tidak dapat lagi membeli tulip dengan harga di luar jangkauan mereka. Barulah mereka sedar bahawa mereka sebenarnya tidak memiliki apa-apa dan telah memperjudikan hartanah mereka. Harga tulip merudum. Apakah kesan tulip mania ke atas ekonomi Belanda waktu itu? Penyelidik Kindleberger dan Eliber tahun 2005 mengatakan ekonomi jatuh kerana kejatuhan kekayaan isi rumah. Kejatuhan ini menyebabkan isi rumah berhati-hati dalam perbelanjaan. Belgezoy 2015 pula mengatakan bahawa kesan krisis bukanlah secara sistemik atau keseluruhan. Ini kerana perdagangan tulip hanyalah bersifat part-time dan berlaku di sebahagian tempat sahaja seperti di Harlem. Namun, dia tidak menolak kemungkinan peladang tulip sangat terjejas. Dia juga mengatakan kesan yang lebih teruk adalah terhadap moral. Krisis kepercayaan sesama mereka sangat deep dan ia telah menjadi trauma kepada rakyat Belanda. Para penonton, ada beberapa pengajaran penting di sini. Pertama, obses terhadap sesuatu yang baru mampu membuat kita lupa mengenai objektif kewangan kita sebenarnya. Di dalam kes tulip mania, kegilaan terhadap bunga telah membuatkan mereka hilang aset utama seperti rumah dan juga tanah mereka. Kedua, bunga adalah bunga, namun ia mampu mengaburi hati dan mata mereka apabila masyarakat mula menyanjungnya
di luar logik akal dan ketamakan. Hingga di sini dulu. InsyaAllah di lain masa kita berjumpa lagi dalam topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum dan bye-bye.